Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So hari ini kita jumpa balik dengan Cikgu Zul. Kita akan bincangkan tentang satu lagi peperiksaan percubaan. Peperiksaan percubaan negeri Kelantan. Kita akan bincangkan hari ini tentang kertas 2 untuk bahagian A, soalan 1 hingga soalan 4. Kita tengok pada soalan yang telah diberikan. Kita tengok pada soalan yang pertama. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Rajah 1.2 dan 1.1 dan 1.2 menunjukkan eksperimen untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Okey, kita tengok. Okey, apabila zinc dengan kupra, maka bacaan dia kita tengok ini 1.6 bacaan wattmeter. Manakala pada diagram 1.2 kita tengok pasangan aluminium dan juga kupra menghasilkan bacaan 2 watt. Okey, atau 2.0 watt. Soalan pertama, berdasarkan rajah 1.1 dan 1.2, catatkan bacaan wattmeter dalam jadual 1. Okey, seperti mana yang cikgu dah sebutkan tadi, untuk 1.1 tadi, bacaan wattmeternya adalah 1.6. Okey, 1.6 watt. Watt sudah tulis di atas. Ini dah ada watt. Manakala pada pasangan aluminium dan kupra, bacaannya adalah sebanyak 2.0 watt. Okay, simple question. Anda boleh diagak. 2.0. Seterusnya, nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. So, bergerak balas dia akan ada pada belah kanan dalam jadual, iaitu adalah bacaan wattmeter. Kita tulis dekat sini bacaan wattmeter. Okay, bacaan wattmeter. Okay, seterusnya untuk C, berdasarkan rajah 1.2, apakah pemerhatian anda tentang wattmeter 2? Kita tengok 1.2, pasangan logam aluminium dan kupram menghasilkan bacaan 2.0. Jadi, yang mana kita boleh tulis dekat sini, okay, kita boleh tulis ayat dia, pasangan logam kupram dan juga aluminium. Kupram dan aluminium. Okey, menghasilkan bacaan wattmeter 2.0 watt. Okey. Nyatakan satu inferen daripada jawapan anda di 1C1. Okey, apa inferen yang kita boleh buat? Kita bagi sebab. Okey, kenapa ada bacaan? So, sememangnya jawapannya adalah arus elektrik boleh terhasil. Apabila logam berbeza direndam dalam larutan berasid. Okey. Ataupun kita tambah mungkin asid hidroklorik cair. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Ramakan bacaan wattmeter sekiranya pasangan logam zinc dan kupram digantikan dengan pasangan logam kupram dan kupram. Dia letak logam yang sama. Jadi tak ada perbezaan logam. So bacaan dia total kita bagi memang kosong. Memang tak ada arus elektrik yang akan dikeluarkan atau yang mengalir. Tengok pada soalan yang kedua. Satu kumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan pokok kubis. Kumpulan murid tersebut menggunakan kaedah hidroponik. Rajah 2 menunjukkan keputusan yang diperoleh selepas 3 minggu. So, kita baca daripada dia punya rajah. Larutan kultur tanpa fosforus, larutan kultur lengkap. So, bila kita tengok sini pokok kubis, yang ini segar, banyak daun, yang ini kurang daun. Lagi kita tengok dari segi akar. Ini akar dia banyak, ini akarnya sedikit. Akar ini lebih panjang, akar ini lebih pendek. So, tengok soalan ni mesti tanya soalan yang lebih kurang sama. Okey. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan satu pemerhatian bagi setiap pokok kubis.
tuliskan jawapan anda di 2A. Okey, tengok yang larutan kultur lengkap. Bilangan daun dia lebih banyak. Okey, akar lebih banyak. Okey, kita boleh tulis. Okey, bilangan daun lebih banyak. Okey, bilangan daun lebih banyak. Okey. Bilangan daun lebih banyak ataupun akar lebih banyak. Okey, akar lebih panjang. Okey, semua tu kita boleh terima. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Kita tengok pada bawah. Larutan kultur tanpa fosforus. So, kita boleh kaitkan bilangan daun. Okey, sedikit. Ataupun akar tidak banyak. Ataupun kurang kita boleh gunakan. Okey, seterusnya B. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. So, hipotesis adalah jangkaan awal kita. Okay, kita boleh pilih sama ada kita nak gunakan larutan kultur lengkap pun boleh, larutan kultur tanpa fosforus. Tapi cikgu nak gunakan kultur lengkap. Okay. So, mungkin daripada sini cikgu boleh nyatakan hipotesis cikgu iaitu larutan kultur lengkap boleh menyebabkan bilangan daun lebih banyak. Akar lebih banyak ataupun pertumbuhan normal. Semua tu kita boleh gunakan dia. Seterusnya. Tak nampak sangat ni. Kita tarik sikit ke bawah. Pertumbuhan. Jadi pertumbuhan hana pula. Apakah hubungan di antara pertumbuhan kubis dengan larutan kultur? So, mesti ada perkataan pertumbuhan kubis dan juga larutan kultur. So, kita tengok sini. Yang mana lebih sihat? Yang pakai mana? Yang pakai larutan kultur yang mana? So, saya memilih larutan kultur lengkap. Larutan kultur lengkap. Menghasilkan pokok kubis yang menghasilkan pertumbuhan pokok kubis yang normal. Kalau tak nak juga yang ni mempunyai bilangan daun yang banyak. Seterusnya berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur lengkap. So, benda yang pertama kita akan tulis adalah larutan kultur lengkap. Kita terlalu besar saiz ni, kita ambil regular. Ambil small lah. Small. Oh, terlalu kecil. Kita akan salin larutan kultur lengkap. Larutan kultur lengkap adalah bahan kita boleh terima. Kalau tak nak pakai bahan, kita boleh pakai larutan yang menyebabkan pertumbuhan. Yang menyebabkan pertumbuhan kita nak nampak menyebabkan bilangan daun lebih banyak. Kalau nak bilangan akar lebih banyak. Bilangan akar yang
bilangan akar. Mungkin kita juga boleh gunakan akar yang lebih panjang. Okay, kita just salin je balik. Okey, soalan nombor 3, keputusan eksperimen menunjukkan Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan asid dan larutan alkali ke atas lateks. Keputusan eksperimen diperhatikan selepas 30 minit. Okey, ini tambah P, larutan lateks tambah P tetap cair. Manakala bila tambah Q dia menggumpal. Okay, so di sini kita tahu apabila larutan lateks mesti dia akan tambah dengan alkali. So dia masih still cair. Manakala bila tambah Q, dia menggumpal. So kita boleh klasifikasikan bahawa di P ni dia menggunakan alkali. Manakala di Q dia menggunakan asid. Okay, bilangan lateks yang sama 10. Isi padu lateks yang sama 10 cm padu. Okay, kita baca soalan dia. Pada pendapat anda, namakan bahan P dan bahan Q. Okay, bahan P dan bahan Q seperti mana yang cikgu dah katakan tadi adalah okay, bahan Q dia menyebabkan tak menggumpal. So, ini adalah larutan alkali. Okay, so di bawah ini pula yang Q yang menyebabkan dia bergumpal adalah larutan asid. So, atau kita jom boleh bagi nama, mungkin alkali ni kita boleh terima larutan natrium hidroksida, larutan amonia, dan bagi asid pun boleh juga kita terima, kita letak larutan asid etanoik, asid formik, asid hidroklorik. Okay. So, seterusnya kita tengok pada B. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. So, larutan yang ni kita dah tahu bila tambah alkali dia still mencair, bila tambah dengan asid dia akan menggumpal. So, dari segi susunan ayat dia, okay, kita boleh nyatakan di sini pemerhatian yang kita boleh bagi adalah okay, lateks kekal cair apabila ditambahkan larutan alkali. Okey. Kalau tak nak guna ni, kita tetap boleh gunakan lateks menggumpal apabila ditambahkan dengan larutan asid pun boleh. Okey, seterusnya tengok nyatakan satu aspek inference bagi jawapan anda di 3A1. So, kita kata 3A1 kita kaitkan dengan alkali. So, kita boleh bagi dekat sini yang menyebabkan dia tidak menggumpal kerana alkali mempunyai ion hidroksida ataupun dia bercas negatif. Okey, alkali mempunyai ion hidroksida. So dia bercas negatif. So, kalau kita atas tadi kita gunakan larutan asid. So, larutan asid kita boleh katakan dia adalah mempunyai ion hidrogen yang bercas positif. Okey. Hidroksida. Okey, tak apalah, kita sedapkan ayat sikit ini. Kita tambah yang lah. Bercas negatif. Okey. Seterusnya, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ini? So, kita tengok tadi. Isi padu lateks dia bagi 10 cm padu. Kita boleh katakan masa pun boleh, tempoh pun boleh. Tapi kalau kita nak selamat, kita gunakan yang kita nampak iaitu isi padu lateks. Okey, itu untuk C. Okey, semua faham Okey, kita tengok pada soalan nombor 4. Darjah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji gerakan sebuah troli di atas satu landasan condong. Okey, dia ada pita detik, dia ada jangka masa detik, dia ada power supply, bekalan kuasa, rajah 4. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 3. Okey, masa 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Panjang peta detik 0.2, 1.0, 0.4, 3.0, 0.6, 5.0, 0.8, 7.0, 1.0, 9.0.
Menggunakan data dalam jadual 3, lukis graf panjang detik melawan masa. Dia tak nyatakan graf bar ke graf garis ke. So sini kita akan buat satu graf garis. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Kalau tengok dekat sini, untuk bacaan yang pertama, okey, panjang peta detik 1.0, masa 0.1 saat. Okey, bawah dia kita tengok masa dulu. Okey, 0.2 sama dengan 1. Okey, 0.2 sama dengan 1. Okey, 0.2 sama 1. Seterusnya, 0.4, 3.0. Okey, tengok. 0.4 sama dengan 3.0. Okey. Tengok pada 0.6. 0.6, 5.0. 0.6 kita naik atas sini. So, sini 5. 5.0. 0.8. 7.0. Okey, 0.8 sama dengan 7.0. Manakala 1.0 sama dengan 9. Okey, 1.0 naik sama dengan 9. Okey, kalau tanda semua betul, dia akan dapat 1 markah. Tapi kita tak nak 1 markah, kita nak full mark, iaitu 2 markah. So, di sini, okey, sambungkan ke semua titik. Okey, barulah dapat 2 markah. Okey, tengok pada soalan seterusnya. Apakah hubungan antara masa dan panjang pita detik? Jadi kita nak buat mesti ada perkaitan masa dan juga panjang pita detik. So kita tengok tadi bila masa makin bertambah, panjang pita detik pun bertambah. Okey. Okey, semakin bertambah masa, semakin bertambah panjang pita detik. Okey, simple. Cikgu tarik sikit ke bawah. Okey, seterusnya pada soalan bawah, nyatakan jenis gerakan troli itu. So, kita tengok makin menaik. So, bermakna di sini hal laju dia makin bertambah ke makin turun? Okey, jawapan dia adalah hal laju bertambah. Okey. Tengok pada soalan seterusnya, ramalkan panjang pita detik pada masa 1.2. So 1.2, kalau ada pembaris kita boleh gariskan sini. So bila naik atas daripada 9.0, dia akan jadi 11.0. So sini kita tulis 11.0. Okey, 11.0 cm. Okey. Okey, sampai di sini saja. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa dalam next episode. Terima kasih.